Di samping Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku seorang anak di kalangan anak-anak yang saleh. Nabi Ibrahim mengharapkan daripada dirinya akan lahir anak-anak yang saleh. Sebab kita tahu sepanjang perkahwinan Nabi Allah Ibrahim dengan isterinya Sarah, Nabi Ibrahim walaupun dianggap sebagai mencapai umur yang dah tua, tetapi masih belum diberikan rezeki, masih belum dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun seorang anak. Jadi Nabi Ibrahim melalui doa ini mengharap daripada Allah agar mengurniakan beliau seorang anak yang soleh. Ini adalah sebagai pengganti kepada kaum kerabat yang ditinggalkan, yang tak mau beriman kepada Allah. Mudah-mudahan dengan anak ini dapat menghasilkan keturunan-keturunan manusia-manusia mereka yang beriman kepada Allah kelak. Dan ayat 101 merujuk kepada pemberitaan, berita gembira kepada Nabi Allah Ibrahim bila dikurniakan oleh Allah seorang anak. Fabasyarnahu bighulamin halim. Dan kami sampaikan berita gembira kepada Nabi Allah Ibrahim dengan seorang anak lelaki yang bersifat halim. Dan Allah menggunakan kalimah ghulam di sini. Kalimah ghulam ini merujuk kepada seorang anak lelaki yang masih belum mencapai tahap belia. Anak lelaki yang masih belum mencapai tahap remaja. Walaupun tak capai usia belia, capai usia remaja, tapi Allah kurniakan satu sifat special, satu sifat istimewa pada anak ni, iaitu sifat halim. Dan kalau kita tengok salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna yang 99 tu, ada nama Allah Al-Halim. Halim ni hari ni ada kita fi Gharib Al-Fazil Quran, sebuah kitab yang hebat dan unik ni. Dia menggambarkan sifat halim sebagai dhabtun nafs wa tab'i an hayjanil ghadab, iaitu seseorang yang dapat mengawal diri dia dan seseorang yang dapat mengawal sikap dia daripada menggelesan kepada setiap makhluk Allah. Itulah yang dikatakan sebagai halim. Dan kalau kita melihat di sini pada tahap ghulam, belia, remaja, Allah bagi sifat halim ni memang sifat special. Saya nak sebut dalam lingkungan masyarakat kita, hari ini rata-rata anak-anak muda kita yang terdiri daripada jantina lelaki di antara usia 7 hingga 15 tahun. Walaupun 7 hingga 15 tahun, kita jarang dapati seorang anak muda yang mempunyai sifat halim ni. Sebab umur 7 hingga 15 tahun dalam proses tumbesaran, dalam proses mula nak mengenal kehidupan, dalam proses berkawan, dalam proses rapat dengan ruang lingkup kehidupan mereka. Dan kadang-kala mereka tidak mempunyai kematangan pun dalam berfikir, bahkan tidak mempunyai kematangan pun dalam memberi pendapat. Seolah-olah hari ini kalau masjid nak buat mesyuarat, masjid nak berhimpung antara AJK ni, tak akan ada di kalangan umur lelaki 7 hingga 15 tahun hak bagi pendapat dalam mesyuarat. Bukan saja mesyuarat masjid, bahkan mana-mana mesyuarat sekalipun. Walaupun mungkin ada di kalangan mereka yang bernas dari sudut pandangan dia, hebat dari sudut pendapat dia, tetapi pada sangkaan awal kita memang tidak melayakkan untuk mereka memberikan pandangan pendapat dalam usia yang sedemikian. Begitu juga dalam konteks tempo mengawal kemarahan. Usia 7 hingga 15 tahun ni, kalau dia stres, kalau dia nak marah, dia mula sampai kepada tahap bergaduh. Dia tak mampu nak mengawal stres dia, tak mampu nak mengawal kemarahan dia. Baik, Allah bagi anak ghulam ini, iaitu merujuk kepada Nabi Allah Ismail dengan sifat halim ni.
Dan kita dapat melihat sifat halim yang ada pada Nabi Allah Ismail ini melalui jawapan balas. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah ke atas kamu. Mudah-mudahan insya-Allah kamu akan mendapati aku di kalangan orang-orang yang bersabar. Ini adalah jawapan daripada seorang anak yang dikurniakan sifat halim. Maksud dia memahami dengan sebenar-benar pemahaman bahawa apa yang diperintahkan oleh Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih dirinya, seorang anak, itu adalah benar-benar datang daripada perintah dan arahan Allah. Walaupun perintah tersebut datang dari sudut wahyu yang diterima Nabi Ibrahim menerusi secara mimpi. Sebab dia juga seorang Nabi, ayahnya seorang Nabi, dia mengetahui bahawa mimpi seorang Nabi, apatah lagi seorang Rasul itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bayangkan Nabi Ibrahim tidak mempunyai sifat halim ni, dan kita letak arahan tersebut ditimpakan ke atas mana-mana remaja, mana-mana belia yang ada pada hari ini, mungkin dia akan bangkit, mungkin dia akan melawan, mungkin dia akan protes. Kalaulah bayangkan bapa kita menerima persoalan yang sama. Biar betul bapak ni, takkanlah Allah perintah suruh bapak sembelih saya pula. Nampak kejamnya Allah ni nak suruh sembelih saya. Nampak kejamnya Allah ni nak suruh sembelih anak sendiri. Kok mimpi tu suruh sembelih orang lain kot. Kok mimpi tu suruh sembelih anak orang lain kot. Ataupun mimpi tu mainan tidur. Lebih jauh kalau kita nak jawab persoalan ni yang bersifat nakal, bapak tidur semalam kaki basuh ke tak? Bapak ni biar betul mimpi-mimpi mengaruk macam ni sampai tahap nak sembelih saya. Mungkin itulah jawapan-jawapan secara nakal yang kita boleh ketengahkan kalau dibandingkan sekiranya perkara yang sama turut berlaku kepada kita ataupun anak-anak remaja pada hari ini. Tetapi tidak pada Nabi Allah Ibrahim yang dikurniakan sifat halim tadi. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, sebenarnya ada satu khilaf yang cukup besar, pertentangan yang cukup besar di dalam agama Samawi. Bila kita sebut agama Samawi, dia merujuk kepada agama Yahudi, agama Kristian dan agama Islam. Sebenarnya dalam versi agama kita, agama Islam, anak yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim merujuk kepada Nabi Allah Ismail. Tetapi tidak di dalam versi agama Yahudi dan tidak di dalam versi agama Kristian. Sebab dalam versi agama Yahudi dan versi agama Kristian, yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim itu ialah Ishak, bukannya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dan inilah yang membawa kepada pertikaian yang cukup lama, persoalan yang cukup besar untuk mencari jawapan yang sebenar. Sebab kedua-duanya memang confirm, memang jelas dan nyata adalah anak kepada Nabi Allah Ibrahim, baik Ismail ataupun Ishak, dua-dua. Tetapi dalam isu ni yang sebenarnya siapa yang dikorbankan, siapa yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim. Sebab kalau kita tengok antara version lama Taurat ataupun Injil, memang mereka seolah-olah cuba menggagalkan, iaitu cuba menepis, menafikan dan menolak Nabi Ismail ni ialah anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Seolah-olah mereka nak menganggap, nak mengiyakan hanya melalui jalur Nabi Allah Ishak sahajalah semata-mata yang benar-benar berasal daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bahkan secara jelas kita rujuk di dalam kitab mereka. Kitab mereka Taurat yang disebut Taurat Musa ataupun Taurat 5 ataupun Pentatokh. Hari ini dengar je tiga istilah ni, dia merujuk kepada kitab yang sama,
Taurat 5 pun dialah, Taurat Musa pun dialah, Pentateuch pun dialah. Kenapa disebut Taurat 5? Sebab ada 5 buku besar yang mendominasi kitab Taurat. Pertama disebut The Book of Genesis, kitab kejadian alam semesta. Yang kedua The Book of Exodus, kitab keluaran, iaitu bermula penghijrahan Nabi Allah Musa alaihi salam berhijrah keluar daripada kezaliman Fir'aun di bumi Mesir menuju ke bumi yang dijanjikan, iaitu tanah Palestin. Yang ketiga disebut sebagai The Book of Leviticus, iaitu merujuk kepada salah satu bani anak-anak Nabi Allah Yaqub, Bani Lewi. Sebab kebanyakan nabi-nabi dan rasul yang lahir daripada Bani Israel biasanya akan lahir daripada keturunan Bani Lewi. Antaranya Nabi Musa, Bani Lewi, Nabi Harun, Bani Lewi, dan ada beberapa nabi yang lain daripada Bani Lewi. Walaupun ada kemungkinan kita tidak menolak nabi-nabi dan rasul juga lahir daripada Bani Yahuza. Contohnya Nabi Sulaiman dari Bani Yahuza, Nabi Daud bapa dia daripada Bani Yahuza, dan ada daripada bani-bani yang lain. Yang keempat disebut sebagai The Book of Deuteronomy. Yang ini disebut kitab ulangan, iaitu berisi hukum-hukum, syariat-syariat yang berkisar di dalam kitab Taurat berkenaan dengan Bani Israel. Dan yang terakhir ialah The Book of Numbers. The Book of Numbers ni, kitab nombor ni, dia merujuk kepada peristiwa Nabi Allah Musa membilang Bani Israel yang terselamat daripada kejaran Fir'aun tu. Bila mereka lepas menyeberangi Laut Merah tu, laut itu kembali bertangkup semula, bercantum semula dan menenggelamkan Fir'aun dan juga tentera-tentera dia. Jadi mana Bani Israel yang terselamat bersama Nabi Musa dan Nabi Harun tu, dia berlaku proses duk bilang berapa orang, itulah disebut The Book of Number. Baik, dalam kitab Kejadian, kitab yang pertama, disebut dalam fasa yang ke-16, ayat yang ke-16. Dalam The Book of Genesis, ketika Nabi Allah Ibrahim ni berumur 86 tahun. Kita hari ni tak boleh nak bayangkanlah kalau benda tu Allah letak atas kita. Lama dah kahwin, lama dah berbini, umur 86 baru dapat anak sulung. Gimana? Abang Jaafar, happy-nya tak? Umur 30 tak leh anak, 50 tak leh anak, 70 tak leh anak, 86 baru dapat anak. Wanita yang dianggap pemberian semata-mata, yang tidak mempunyai nilai, yang tidak mempunyai kedudukan yang tinggi berbanding dengan Sarah. Jadi apa saja yang lahir daripada Hajar dianggap tidak berotoriti. Kalau kita melihat, Hajar pernah meminta Nabi Allah Ibrahim supaya menjauhkan, Sarah minta Nabi Allah Ibrahim menjauhkan dua beranak ni setelah kelahiran Ismail, jauhkan dia daripada keturunan-keturunannya, sampai Nabi Ibrahim dalam sejarah pergi letak Hajar di mana? Ke bumi Paran tak? Yang disebut sebagai lembah Mekah tu, satu tempat yang gersang, tempat yang sunyi, tak ada orang, tak ada penduduk, payah sumber makanan, apatah lagi sumber minuman. Pergi letak tempat lagu tu kita tak boleh nak gambarkan. Kalau pergi letak di satu kota, satu tempat yang memang sudah dipenuhi oleh orang ramai, okey lagi. Ni satu tempat yang baru nak up, satu tempat yang baru nak naik, yang kita tak boleh tahu apakah musibah, apakah kecelakaan yang bakal menimpa dua beranak ni. Dengan kata lain, terkontang-kanting di satu tempat. Jadi sebenarnya kalau kita tengok sebelum ni merujuk kepada kecemburuan Sarah, pasal ke-21 ayat yang ke-10, yang mana disebutkan kata-kata Hajar ni, usirlah dia dan anaknya. Itu ni jelas bagi kita. Sebenarnya yang dirakamkan oleh Allah dalam Quran merujuk kepada Ishak atau merujuk kepada Ismail. Merujuk kepada Ismail ke kepada Ishak? Sebab kalau kita tengok pada kalimah ghulam tadi, tengok pada kalimah ghulam, maksudnya umur tu antara 10 hingga 15 tahun. 10 hingga 15 tahun.
waktu proses penyembelihan. Ni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Nabi Ibrahim tidur, mari perintah Allah dalam mimpi itu, anni azbahuka fanzur maza tara, sesungguhnya aku telah menyembelih kamu, jadi apa pandangan kamu, pendapat kamu dalam hal ni. Kalau hari ni kita ada anak umur 17, ada anak umur 2 tahun, perkataan macam ni nak bercakap dengan hak 17 ke nak bercakap dengan hak umur 2 tahun? Hak umur 2 tahun ni, duk merangkak, duk mengengek ni. Semalam bapak mimpi sembelih kamu, pandangan kamu agak-agak, pendapat kamu agak-agak, bapa patut tak sembelih kamu? Logik tak? Dari sudut logik. Nak cakap perkataan macam ni, Allah rakam ni. Untuk bercakap ni perlukan tahap macam tadi, antara 10 hingga 15 atau 10 hingga 17, logiklah. Allah Ishak sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang Yahudi dan agama Kristian itu sendiri.